Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 30 Januari 2024. Perkhidmatan pemeriksaan kesihatan secara percuma yang disediakan kerajaan negeri kepada rakyat negeri ini dijangka bermula seawal-awalnya April depan di 10 daerah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, pemeriksaan kesihatan percuma itu bagi memastikan rakyat negeri ini mengambil berat penjagaan kesihatan sekaligus meningkatkan tahap kesihatan diri masing-masing. Datuk James berkata pemeriksaan kesihatan yang dilaksana melalui perkhidmatan bergerak itu menggunakan van khas yang dilengkapi dengan peralatan perubatan canggih. Kita akan perluaskan seluruh daerah-daerah ini. Kita mulakan dulu di kawasan Pantai Timur, lepas itu baru ke Pantai Barat. Kita telah pun menyediakan lebih kurang 10 lab bergerak di seluruh kawasan-kawasan pelosok luar bandar untuk membuat checking kepada rakyat-rakyat kita di luar bandar. Ini juga boleh mengelakkan supaya penyakit-penyakit berjangkit itu dapat dikawal. Untuk TB, thalassemia dan sebagainya, denggi, kita boleh kawal penyakit-penyakit di luar bandar. Datuk James ditemui media sempena Majlis Amanat Menteri tahun 2024 di Kota Kinabalu. Terdahulu dalam amanatnya, Datuk James mengajak warga kementeriannya untuk terus proaktif dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran. Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK perlu amanah melaksanakan tugas khususnya menyampaikan perkhidmatan kepada penduduk setempat. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata JKK haruslah melaksanakan tugas dengan baik selaras dengan visi dan misi Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah. Datuk Jahid ditemui pemberita pada Majlis Perjumpaan Pengerusi JKKK kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tamparuli di Tamparuli. Supaya menjalankan tugas dengan baik, penuh semangat, penuh beretika dan yang penting sekali menjalankan tugas dengan licin dan sentiasa merujuk kepada undang-undang baru yang telah diluluskan. Datuk Jahid mahu warga JKKK merujuk kepada enakmen pentadbiran luar bandar pindaan 2023 yang diluluskan Dun Sabah sebagai sumber kuasa melaksanakan tugas di kampung masing-masing. Enakmen berkenaan memberi kuasa kepada pegawai daerah dan penolong pegawai daerah kecil untuk menubuhkan jawatan kuasa berkenaan pelantikan, penamatan, kawalan disiplin, mengadakan mesyuarat, menyediakan minit mesyuarat badan JKKK dan pembayaran allowance. Dalam majlis itu, seramai 24 orang menerima surat pelantikan sebagai JKKK berkuat kuasa Januari 2024 hingga Januari 2026. Kawasan sawah padi seluas 120 hektar di 5 buah kampung akan diusahakan di bawah kawasan pembangunan pertanian bersepadu Yada Kota Belud menerusi program Mentor Menti dengan kerjasama syarikat Sabah Soft Food Berhad yang melibatkan projek pemulihan dan penanaman padi berskala kecil di Kampung Tempasuk 1, Wokok, Gentuang, Boriga dan Kampung Taun Gusi. Kesinambungan daripada dasar kerajaan yang mana Kota Belud ini terlibat dalam kawasan jelabang padi. Kita sahut, saya mewakili masyarakat saya di Dun Tempasuk ini untuk menyambut baik program ini agar mendapat sokongan dari semua lapisan masyarakat agar supaya hasil padi di kawasan ini dapat naik. Datuk Muhammad Arsad ditemui pemberita RTM selepas merasmikan projek modernisasi jelapang padi Kota Belud di Kota Belud. Antara objektif projek itu bagi memperkenalkan penggunaan baja bioteknologi hasil anak syarikat Sabah Soft Foods Berhad dijangka akan meningkatkan pendapatan para petani atau pesawah. Beliau berharap program itu berjaya meningkatkan pendapatan para petani seiring dengan Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Inisiatif membuka perbit laluan feri antarabangsa untuk laluan Kudat Pulau Palawan Filipina mampu menjadi game changer yang akan meningkatkan sosioekonomi khususnya dalam sektor pelancongan di daerah Kudat. Ahli Parlimennya Datuk Verdon Bahana berkata, kerajaan negeri juga menyatakan sokongan terhadap inisiatif itu hasil pertemuannya dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor.
Sebelum ini, Menteri Pengangkutan Dato' Anthony Loke menyatakan sokongan terhadap inisiatif berkenaan bagi meningkatkan sektor pelancongan di Kudat. Kudat ini berada di kedudukan yang paling strategik untuk dijadikan sebagai satu hub, international hub untuk menjadikan Kudat ataupun Parlimen Kudat ini sebagai satu kawasan yang maju. Ya, jadi harapan saya kepada kerajaan agar memberikan keutamaan kepada perkara ini. Dalam pada itu, Datuk Verdon mempelawa syarikat-syarikat besar dalam bidang perkapalan dan pelabuhan supaya melabur di Kudat, seterusnya merealisasikan hasrat menjadikan daerah itu sebagai hub perkapalan antarabangsa. Syarikat konsesi yang membaik pulih jalan raya diminta untuk mempercepat pembaikan jalan raya di laluan Telupit Sandakan bagi mengelak perkara tidak diingini berlaku. Selain itu, Kementerian Kerja Raya di peringkat persekutuan diseru agar menyalurkan peruntukan agar proses pembaikan jalan utama dapat dilakukan dengan segera. Saya berharap kepada kerajaan, khususnya persekutuan, supaya dapat memberi peruntukan segera dalam pembaikan jalan raya utama kita. Kita tidak mau lagi banyak kerugian, harta benda, dan yang paling sadis sekali adalah melibatkan kemalangan nyawa. Dato' Johnny Bonje Kurum berkata, keadaan jalan raya kurang baik menyebabkan kerugian kepada pengguna, malah menjadi penyebab kepada kemalangan jalan raya yang boleh membawa maut. Dato' Johnny Bon ditemui pemberita selepas pelancaran jelajah wanita GRS Zon 5B di Sandakan. Beliau turut menasihati pengguna jalan raya agar tidak memandu terlalu laju, sebaliknya mengutamakan keselamatan diri dan penumpang terutama melalui jalan berkenaan. Polis Penampang berjaya mematahkan sindiket perjudian dalam talian selepas menyerbu 4 bilik yang disyaki digunakan sebagai pusat panggilan di bangunan Kompleks Commercial Centre Penampang pada Khamis lepas. Menerusi serbuan Ops Dadu kira-kira pukul 2.10 petang itu, 11 individu termasuk 5 warga tempatan dan 6 warga asing ditahan. Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sammy Newton berkata, aktiviti perjudian itu dipercayai beroperasi sejak 6 bulan yang lepas. Bercakap dalam sidang media, beliau berkata keuntungan hasil perjudian itu dianggarkan mencecah 2.2 juta ringgit sebulan. Antara barang yang dirampas, 22 telefon bimbit, 27 monitor, 19 tertikus, 19 papan kekunci, 1 buku nota dan 19 buah CPU. Beliau berkata pihaknya juga berjaya menumpaskan aktiviti pelaburan cryptocurrency secara online dengan menangkap 12 individu di bangunan yang sama pada 24 Januari lepas. Dalam perkembangan berkaitan, Superintendent Semi berkata pihaknya berjaya menyelesaikan 5 kes curi motosikal di daerah itu dan merampas 3 buah motosikal melibatkan nilai rampasan berjumlah RM30,000. Kawasan kejiranan Taman Amber Tawau boleh dijadikan sebagai contoh kepada kawasan perubahan lain, terutama dalam aspek semangat saling hormat-menghormati sehingga wujud suasana harmoni dalam kalangan komunitinya. Setiausaha Politika Perdana Menteri Kewangan, Rina Jainal berkata, sikap kebersamaan menjadi kunci kepada keutuhan perpaduan komunitinya yang mempunyai kepelbagaian kaum dan agama. Rina menyatakannya kepada media sempena program sambutan Christmas, Tahun Baharu 2024 dan Tahun Baharu Cina. Saya harus katakan di sini kerana telah berjaya mengumpulkan semua rata-rata warga komuniti Ambar untuk keluar meraikan sambutan makan malam ini. Kita boleh lihat semua lapisan suku kaum, bangsa dan agama dapat bersama-sama meraikan malam yang saya kira sangat bersejarah untuk KRT Taman Ambar. Rina yang juga adun kukusan berkata beliau akan terus memastikan pembangunan di kawasan tersebut terus dilaksanakan terutama penyediaan infrastruktur masyarakat. Kira-kira 300 orang penduduk Taman Amber hadir memeriahkan majlis ini. Baik, berita pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.